السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Kita sambung muka surat 241 hadis ke-9. Muka surat 241 hadis yang ke-9. An Uthman bin Affan radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi faqala istaghfiru li akhikum وسلوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana nabiyyu, adalah nabi ni pada kebiasaannya, idza faragha, apabila selesai, min dafnil mayyit, apabila selesai daripada mengebumikan, dafn, mengebumikan mayat, waqafa alaih, baginda akan berdiri di tepinya, di tepi kubur tersebut. Yakni Nabi SAW tidak terus balik. Selesai daripada mengebumikan mayat, waqafa alaih, Nabi akan berdiri di atas kubur tersebutlah, yakni di tepi tempat yang dikebumikan tu. Faqal, kemudian Nabi bersabda kepada orang yang hadir, ahli keluarga, kawan-kawan yang sama-sama menghantar mayat tersebut, istaghfiru li akhikum, hendaklah kamu semua memohon keampunan, istighfar kepada saudara kamu. Ini perintah Nabi lah. Nabi kata pada orang yang hadir tu, jangan balik lagi. Istaghfiru li akhikum, mohonlah keampunan, mintalah supaya Allah mengampunkan dosa-dosa saudara kamu. Akhikum, akhun, saudaralah. Maknanya orang yang dikebumikan tadi ni, Nabi kata minta ampun untuk dia. Wasalu lahu bitathbit, yang kedua, kamu berdoa dan mintalah kepada Allah supaya diberikan ketetapan dan keteguhan, kefasihan lidah untuknya. Fa innahul an, kerana sesungguhnya dia sedang ditanya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Baik, hadirin mukminin, apa yang boleh kita ambil di dalam hal ataupun di dalam bab berkaitan dengan hadis yang diriwayatkan daripada Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu? Hadis ini menunjukkan bahawa disyariatkan kita memohon keampunan dan kita berdoa kepada Allah agar saudara kita yang baru dikebumikan itu diberikan keteguhan supaya dia boleh menjawab
dan menghadapi soalan yang akan ditanya oleh Munkar dan Nakir. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahawa orang yang meninggal mendapat manfaat daripada doa dan istighfar orang yang masih hidup. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Dan orang-orang Islam yang beriman yang datang kemudian daripada mereka berdoa, wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului, yakni meninggal sebelum daripada kami di atas iman. Dan janganlah engkau menjadikan di dalam hati kami perasaan hasad, dengki, dendam terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau maha melimpah belah kasihan dan rahmatmu. Surah Al-Hasyr ayat ke-10. Hadirin mukminin, kemudian ada beberapa riwayat tentang doa-doa yang dibaca sebelum daripada kita balik meninggalkan si mati. Ini antara sunnah yang diajar, yang mana Nabi SAW minta kita baca sebelum kita balik. Antaranya daripada Abdullah bin Abi Bakar, katanya Anas bin Malik apabila diratakan kubur kepada si mati, beliau berdiri di sampingnya lalu berdoa, Allahumma abduka rudda ilaika far'af bihi warhamhu, Allahumma jafil ard an jambah waftah abwab as-sama' li ruhih وَتَقَبَّلْهُ مِنْكَ بِقَبُولٍ حَسَنٍ اللهم إن كان محسنا فضاعف له في إحسانه أو قال فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. Ini doa yang dibaca oleh Anas bin Malik apabila selesai mengebumikan jenazah. Ya Allah, ya Tuhanku, hamba-Mu telah dikembalikan kepadamu. Ini doa Anas. Maka ampunkan dan rahmatilah dia. Ya Allah, jauhkanlah lambungnya daripada tanah. Bukakanlah pintu-pintu langit untuk rohnya. Terimalah untuknya dengan penerimaan yang baik di sisi-Mu. Ya Allah, jika dia seorang yang baik ketika hidup di dunia, gandakanlah kebaikan untuknya. Jika dia seorang yang buruk ketika hidup di dunia, ampunkanlah dia. Dalam riwayat yang lain juga ada menyatakan tentang apa yang dibuat oleh para sahabat apabila selesai mengebumikan jenazah ni. Mereka membaca Allahumma abduka wa ibnu abdika nazala bikal yawm faghfir lahu dhanbah wa wassi' alaihi madkhalah فَإِنَّ لَا نَعْلَمْ إِلَّا خَيْرًا وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ. Ini pun kita boleh baca. Apa dia? Allahumma abduka, ya Allah, ini adalah hamba Engkau. Kita sebut pada saudara kita, Allahumma abduka, ya Allah, ini adalah hamba-Mu. Wa ibnu abdika, dan dia adalah anak kepada hamba-Mu. Nazala bikal yawm, kami telah mengebumikannya pada hari ini. Faghfir lahu dhanbah, ya Allah, Engkau ampunkanlah segala dosanya. Wa wassi' madkhalah, Engkau luaskanlah kuburnya. Fa inna la na'lamu illa khair, kami tidak mengenali dan mengetahui tentang dirinya melainkan dia seorang yang baik. Wa anta a'lamu bihi, tetapi Engkau lebih mengetahui tentang hakikat dirinya yang sebenar. Hadirin mukminin, ini apa yang kita ambil pada pagi ini berhubung dengan apa? Doa orang yang hadir pengebumian kepada si mati yang selesai ditanam.
Yang mana mungkin sebahagian kita sudah beramal dengan hadis ni dan sudah mempraktikkannya di dalam kehidupan. Malangnya juga ada sebahagian kita dia tak kerti mana hala tah. Dia tak tahu mana hala nak buat apa. Habis sangat dia pergi ke kubur ramai-ramai, dia tengok orang tanam, ada yang mungkin bagus, terlibat sama, tolong menanam ataupun tolong mengebumikan si mayat. Ada sebahagiannya sembang kosong, pasal tak kerti nak buat apa. Dia tak tahu nak buat apa. Dia duduk atas kubur tu, hang bersembang dengan aku bersembang dengan hang, sementara tunggu nak ke bumi tu, habis balik kosong. Tidak mendapat apa-apa manfaat untuk diri dia dan apa-apa manfaat untuk si mati. Sekadar pergi ke kubur bagi memenuhi adat orang Melayu. Maknanya perbuatan dan tindakan dia itu adalah kerana adat dan budaya orang Melayu. Dia pergi tu dia tak tahu nak buat apa. Dia bersembang dengan kau ni, dia bersembang dengan kau ni, tengok ni, balik macam tu saja. Untuk diri dia tak ada manfaat, dia tak ambil pengajaran, tak ada apa-apa yang boleh membuka pintu hati dia untuk insaf di atas apa yang dia tengok tu. Untuk si mati tu pun tak ada manfaat, pasal dia tak buat apa. Dan ada sebahagian juga yang kadang-kadang tak ambil perhatian berkaitan dengan sunnah ni. Dia tak doa pada si mati tu, tapi dia sibuk dalam hal-hal yang tak diajar oleh Nabi SAW. Tidak ada hadis yang mana Nabi SAW melakukan sebahagian amalan yang tuan-tuan tahu masyarakat kita buat ni, yang macam-macam lah kan. Mereka cerita membaca ayat-ayat tertentu dapat menyelamatkan daripada azab kubur, petua-petua tertentu untuk menyelamatkan azab daripada kubur. Tidak sabit di dalam mana-mana hadis Nabi SAW. Hadis yang kita baca ni jelas apa yang Nabi suruh kita buat, mendoakan si mati. Baik, kita tengok apa faedah yang boleh kita ambil daripada hadis ni. Yang pertama tuan-tuan, yang pertama, hadis ini menunjukkan sunnah. Ini pengajaran ataupun faedah yang boleh kita ambil. Pertama, hadis ni menunjukkan disunatkan untuk kita berdiri sebentar setelah pengebumian jenazah. Setelah habis jenazah tu, kita jangan balik terus, kita duduk sekejap. Bagi orang yang pergi ke kubur lah, kan dia ada dua hadis Nabi SAW sebutkan, man syahidal janazah hatta tusalli alaiha. Dalam hadis yang Nabi sebut tentang qiraat, Nabi kata man syahidal janazah hatta tusalli alaiha falahu qiraat. Sesiapa yang pergi mengunjungi jenazah dan dia tunggu hingga salat, bagi dia satu qiraat. Wa man syahidal janazah hatta tudfana lahu. Nabi kata wa man syahidal janazah hatta tudfana lahu. Siapa yang pergi mengunjungi jenazah sehingga kepada tudfana lahu, dikebumikan jenazah itu, falahu qiratan, dia dapat dua qirat. Sahabat tanya, wa mal qiratan ya Rasulullah, apa dia tu qirat? Qirat ni apa dia? Nabi kata mathalul jabalain azimain, dia umpama bukit yang besar. Dalam sebahagian hadis Nabi kata Uhud, dia besar macam Uhud. Maksudnya bila kita pergi tengok jenazah tu, kita bawa balik pahala yang besar bukit Uhud. Kalau kita pergi setakat semayang saja, kita dapat satu Uhud. Kalau kita pergi sampai ke bumi, kita dapat dua Uhud, ataupun dua bukit besar. Pahala lah, pahala, bukan bukit, pahala yang sebesar Uhud. Jadi bila kita pergi sampai ke kubur tu, maknanya tak wajib lah. Pasal bila Nabi kata wa man syahidal janazah hatta tusalli alaiha wa man syahidal janazah hatta tudfan, ada pilihan lah. Maknanya kalau kita pergi sekadar sembahyang, tak pergi sampai kubur pun tak apa, kan? Tapi ada setengah-setengah tempat tang sembahyang ramai, tang kubur tak ramai. Pasal sembahyang ada bayar, kubur tak ada bayar. Tapi kubur boleh berbayar.
Yang clear, yang jelasnya sembahyang tu dia bayar tanpa kumur. Kan? Ha? Kita pun tak boleh faham dengan akal. Macam mana boleh marinya amalan bayar orang sembahyang ni. Membayar orang untuk melakukan ibadah, yang mana ibadah itu mesti dibuat di atas ikhlas. Diajar orang untuk mengharap upah untuk orang sembahyang, bayar duit. Sebab itu agama ni paling agama yang kita pegang ni adalah agama yang paling sedikit menggunakan atau mengajar manusia ni untuk mengambil upah. Baguslah kan, kadang-kadang masjid buat budak-budak yang main masjid dapat 2-3 ringgit, yang tu motivasi sesuai dengan budak-budak. Budak-budak yang main masjid kita bagi 3 ringgit, boleh dia pergi sekolah, duit tu tak apalah, yang tu motivasi untuk budak-budak. Yang orang tua-tua main nak bagi 5 ringgit. Macam tuan-tuan main, siapa main sembahyang subuh kita bagi 10 ringgit. Takkan haru? Kan? Mari sembahyang mati bayar, bagi duit. Bagi duit. Ni bagi duit. Dan memang berlaku setengah-setengah tempat ramai. Kerana apa? Kerana duit lah. Hatta dalam salat jenazah tu Nabi kata fa akhlisud du'a. Ikhlaskan dalam doa. Kita mari doa, kita doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulah wa wassi' madkhalah. Tu mesti kita buat dalam keadaan ikhlas. Kita minta kat mayat tu, tapi kalau kita pergi kerana duit tu. Sebab itu hadirin mukminin berlaku bukan 1-2 tempat, banyak tempat kita dengar di luar daripada kawasan kita ni, kan? Berlaku pertikaian bila mari 2-3 pihak, kan? Mai 2-3 pihak dalam satu keluarga bukan sepakat, ada pak menakan pergi panggil tahfiz nu, yang anak pergi panggil tahfiz ni, mari ramai-ramai. Itu yang apa, ada Datuk Dr. Rodi cerita apa, jemaah tu suruh dia jadi imam. Sepatutnya dia punya prinsip dia, imam ni orang yang masuk ke dalam wilayah authority imam based on hadis, dia tidak boleh menjadi imam dengan izin, melainkan dengan izin tuan imam. Kita pergi rumah orang, sahibul bait, kita pergi, hadis sebut, kita pergi rumah orang, kita tak boleh, taklah kita pergi, saya pergi rumah sahabat saya, siapa nak jadi imam, dia yang jadi imam, wilayah dia, melainkan kalau dia izin, dia tak apalah pergi jadi imam, kan? Pergi jadi imam tak apa. Kalau dia kata dia bagi izin bagi jadi imam, tak apa. Ataupun mungkin dia minta kat Tok Imam, Tok Imam saya minta izin nak bagi anak dia jadi imam ke apa, ataupun Tok Imam bagi laluan, tak apa. Tapi asalnya imam yang dilantik, itu wilayah dia, autoriti dia, hak dia. Siapa-siapa tak boleh duk lompat, Tok Imam ni aku tengok jalan mensengit, mai aku jadi imam, tak boleh, hak dia. So tak apalah, ceritanya lain sikit. Anak pi apa, pi bincang nak tahu, minta Datuk Dr. Roti ni jadi imam. Marah lah tu imam tu. Marah tu imam. Siapa ni? Siapa jadi imam ni? Lepas tu kawan ni dia cerita, ni ada rakaman. Dia kata kawan ni pun dah mungkin biasalah kan, orang yang buat kerja-kerja kubur ni memang dapat duit. Pasal hari tu berkelahi, tak sangka masa Covid tu berkelahi kih duit lah semua tu. Kan? Kawan tu kata kawan ni kata kawan tu. Mandi orang biasa ni berapa hari ya, mandi Covid tu beribu kan. Ayak setitik pun tak guna. Tak apa. Lepas tu dia mai bagi duit kat Dr. Roti ni, sanggup hatilah. Jadi Dr. Roti kata tak payahlah, saya tak ambil lah, pergi bagi kat Tok Imam lah. Tok Imam saya tak ambil duit lah kan. Dia pun mungkin nak tolong saja apa. Pergi bagi.
Lepas tu imam ni dapat duit, masalah peluk terus. Dia tak terima kasih lah jadi tu imam, alhamdulillah lah tolong apa semua. Okey tu ya. Okey tu je. Pasal tu kadang-kadang tuan-tuan dengar di masjid mana atau depa cerita berkelahi sesama tok siok ni. Bukan kes berebut nak tutup kipas. Bukan berebut pasal hang pi cuci bilik air, aku patut pi cuci pasal apa hang pi cuci. Cerita depa tok imam lah cerita. Tok imam ni bila duk bersembang dengan kita, dia duk buat luahan perasaan lah. Dia kata juru nikah ni dia dilema tau. Pasal apa? Dia nak kena atuk ni. Pegawai-pegawai ni nak kena jadi saksi. Ni bukan di masjid ni ataupun di negeri ni, saya cerita ni. Tuan-tuan bayangkanlah saja saya mereka bagi-bagi subuh ni. Reka cerita ni rekaan ni burung kan. Jadi dia nak kena duk atuk saksi-saksi ni. Oh. Juru nikah duk pilih kawan tu. Dia lah RM25 pun kalau sehari 3-4 kali. Kan? Tak banyak saksi jadi saksi ni. Kroni Denny duk pilih Denny, duk bawa dia, aku pun boleh jadi saksi. Berkelahi. Marah kat juru nikah tu pasal apa? Pasal duk pajak kawan tu saja. Jadi juru nikah ni kena cerdik sikit. Tukar-tukar lah. Minggu ni, hari Sabtu ni saya bawa dia Nina. Esok macam nikah banyak lah. Esok kalau ada orang nak nikah, hang tak payah pergi lah. Hari Sabtu hang pergi dah. Aku bawa dia ni pula. Baru mereka semua juru nikah ni okey lah. Saya nak sebutnya apa? Puncanya bukan pasal nak buat kerja tu. Puncanya bukan pasal ibadat tu. Puncanya pasal apa? Fulus. Itu lah. Yang berkeliling tu yang mai 2 biji van. Tahfiz nu satu pok menakan panggil. Mai tahfiz ni anak menakan panggil. Mai 2 biji van. Tak apalah mai 3 biji 4 biji van pun hampa baca lah. Apa salah lagi ramai baca lagi baguslah. Tak tahu mai 5 biji van baca. Tuan-tuan, macam kita lah panggil orang mai buat kerja. Siapa nak bayar? Berkeliling. Kau ni mai nak baca, kau ni mai nak baca Quran atau kubur lah kan. Itu semua bayar. Ingat mai free ke? Semua bayar lah. Jadi bila mai ramai, pertama bila mai ramai, kalau 1000 kena beda orang sikit, tak mau. Lepas tu dia, patut berkelahi tu kubur. Siapa yang nak baca? Siapa panggil hamba? Dia kata kami puak menekan dia panggil. Ini berlaku. Memang ramai sangat. Lepas tu saya kata, tolong selaraskan. Tak apalah kita tak payah duk bincang lah hukum buat ibadat atas kubur tu. Tolong selaraskan. Siapa nak panggil pun semua. Saya berkelahi, berebut. Kan? Ini kadang-kadang tuan-tuan, saya menasihatkan diri saya nanti, mari kita semua ni ikhlas. Ikhlas. Setakat Allah Ta'ala bagi ni kita tak lapak. Itu setengah-setengah apa? Setengah-setengah kerja agama ni memang Tuhan ajak wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Tuhan nak sebut awal dah, ikhlaskan kerana Allah Azza. Pasal itu bila Nabi sebut tentang doa, Nabi kata fa akhlisud du'a. Apabila kamu nak minta kepada si mati ni, kamu ikhlaskan doa. Kan? Ini sama-sama kita yang buat, tambah tuan-tuan yang terlibat dengan kerja-kerja ibadah, buat dengan masjid apa semua ni, ikhlas. Ikhlas ni bukan maksud kita tak boleh mengharapkan allowance ke upah ke. Taklah, maksudnya itu bukan tujuan. Besar kita. Wallahu taala a'lam. Baik, itu yang pertama. Artinya sunnah bila kita nak balik ataupun sebelum kita balik, kita berdiri sejenak ataupun sebentar di kubur, bukan berdiri kosong, bukan tafakur. Kan sebahagian agama dia atau kita tengok orang macam setengah-setengah adat istiadat orang bukan Islam ataupun setengah-setengah tempat dia akan kita bangun untuk bertafakur sebentar mengenang tragedi mangsa-mangsa apa semua tu kan. Itu mungkin istiadat ke protokol ke saya tak tahulah. Tapi yang kita berdiri ni bukan tujuan itu. Kita berdiri ni untuk apa? Istighfar. Sekali kita tengok nak baca apa. Tapi tadi kita dah baca dah doa Anas dengan doa Ali. Allahumma inna abduka wa ibnu abdika. Ini adalah anak, ini adalah hambamu, anak kepada hambamu.
Jika dia ada melakukan dosa, ampunkan. Jika dia orang yang baik, tambah pahala kepadanya. Jika dia orang yang buruk, ampunkan dosa dia, lapangkan kubur dia. Itu apa yang kita minta. Tuan-tuan boleh sebut. Tak boleh dalam bahasa Arab, bahasa Melayu boleh, kan? Tuan-tuan doa nak menghadap kiblat, kan? Nak menghadap kiblat, nak angkat tangan pun tak apa, tak angkat. Secara bukan jama'i, secara fardi, individu. Tuan-tuan pergi ziarah, ada orang mati ni, orang lain balik apa semua, kan? Tuan-tuan duduk Ustaz, ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah saudaraku, rahmati dia, berikan dia, sebut doa. Lepas tu tuan-tuan pergi jumpa keluarga dia, doa dah tadi, terima kasih, doa dah tadi, terima kasih. Kawan abang 2 kali tak faham ni. Doa. Setengah-setengah orang ni kan. Baik. Kemudian kita minta apa juga? Kata para ulama, kita memohon seperti mana kata Nabi, memohon at-tathbit. Apa dia at-tathbit? Keteguhan. Supaya dia bila ditanya, Allah menetapkan lidah dia untuk jawab soalan yang akan diaju. Fa innahul an, Nabi bagi tahu orang tu. Nabi kata fa innahul an, kerana sesungguhnya sekarang, al-an tu inilah sekarang ni, masa kamu nak balik. Pasal itu Nabi kata, bila hatta qara'ani alihim, apabila kamu dengar tapak kasut saudara kamu balik, maka datanglah, dalam hadis yang sebelum ni kita baca, atahu malakan fayuq'idan, datang 2 malaikat mendudukkan si mati, dan mereka bertanya, ma rabbuka, apa semua tu, kan? Nabi kata fa innahul an yus'al. Kata al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, perkara yang paling diharapkan, yang paling dinantikan, yang sangat diperlukan oleh si mati ketika itu, bukanlah lagi duit ringgit atau benda apa semua ni, kan? Dia duk pi kalut nak buat batu nisan, dia duk pi kalut nak buat batu sungai lah, apa dia nak kalut kubur tu. Nabi kata yang paling penting ketika itu ialah 2 benda, keampunan Allah, dan dia boleh menjawab soalan tu. Jadi kita minta Allah, ya Allah ampunkan dosa dia, ya Allah bagilah mudah untuk dia jawab, tetapkan iman dia, kukuhkan lidah dia untuk dia jawab, sebut, kerana dia berharap pada kita. Itu yang pertama. Kerana orang yang meninggal dalam keadaan itu sangat memerlukan doa daripada orang yang hidup, kerana dia akan berhadapan dengan fitnah kubur. Itu yang pertama. Kita boleh baca satu contoh, ini contoh bukan wajib, contoh. Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir lahu, Allahumma thabbithu. Habis sangat tuan-tuan tak tahu, Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampunkan dia, ya Allah ampunkan. Allahumma thabbit, Allahumma thabbithu, ya Allah tetapkan untuk dia, tetapkan untuk dia. Itu antara yang kita boleh baca, kan? Baik. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, lama mana ni kita nak baca, ikut tuan-tuan lah. Lama mana nak berdiri ni, ikut tuan-tuan, it's up to you. Kalau kamu ni, kita pergi 2 dengan Tok Imam. Tok Imam, hang baca lagi lama ni, awak kan tak kenal kawan kita. Kalau tuan-tuan kenal, baca lagi lama ni. Kita pun kata, elok, Tok Imam pun baca lagi lama ni, no? Awak, kawan kita. Macam duk kata, kan tak boleh sebut benda tak elok pasal si mati. Kalau nak cerita Tok Imam tu, saya pergi balik, kita singgah tahu mana-mana, tak cerita. Dia tahu kawan dia teruk, baca banyak. Lama orang baca, aku sian, aku seria, aku dia tak boleh jawab. Aku takat aku kenal ni, bukan kata soal kubur, soal dunia pun tak boleh jawab. Jemaat pun jenuh pergi turut, nak jawab lu mana? Tiba-tiba kita boleh kata, jangan takut, jangan takut. Macam mana? Raya pun orang baca khutbah pun sampai. Kita kenal lah hakikat macam tu. Ya Allah.
Dalam hadis riwayat Imam Muslim daripada Amr bin As, dia tak ada standard time. Lama mana, how long kita nak stay, tak ada. Tapi ada riwayat dia bagi isyarat. Apa dia? Nabi kata, fa idza dafantumuni fashunnu alayya at-turaba shanna thumma aqimu hawla qabri qadra ma tunhar jazur wa yuqsam lahmuha. Kalau kita tengok hadis ni lama. Hadis ni kata apa? Apabila kamu menyelesaikan mengebumikan aku, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Amr bin As, apabila kamu menyelesai mengebumikan aku, maka taburkanlah tanah. Fashunnu maknanya tabur tanah, bagi tinggi sikit lah, tinggi sejengkal. Apa tujuan kita tinggi sejengkal ni? Pertama, kita bagi tinggi sejengkal ni, pertama nak bagi tanda kata ada kubur. Kalau sama level, tuan-tuan rata sama, orang pun tak tahu kubur tak mana. Tu satu function dia, nak bagi kita tahu bila tinggi sikit yang tu kubur. Second, tuan-tuan, tanah ni dia menjerak, dia akan turun mai ke bawah. Jadi bila kita petinggi sikit tu, dia boleh cover lah bila dia jerak tu. Itu antara function dia, kan. Itu pasal tu kita bagi, pasal tu Nabi suruh dia bagi naik sikit, kan, bagi naik sikit. Okey, baik. Kemudian dia kata apa? Dia kata dalam hadis ni, aqimu haula qabri, berdirilah di sekitar kuburku, qadra ma tunhar, kadar dia, timing dia seakan-akan tunhar jazur, disembelihnya unta dan dibahagikan dagingnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Lama mana sembelih unta, lepas tu boleh bedok daging. Lama orang tu. Makna dia tak ada lah, tak wajib lah, cuma dia berkata tolonglah. Artinya apa? Banyakkan doa. Ada diri tu ni, Allahumma ghfir lahu Allah. Dia kata tunhar jazur, sembelih kambing, lepas tu pergi bedok. How long? Katalah 30 minit. Lama tu lah apa? Diri. Lebih kurang lah, kan. Ini ialah perkataan Amr bin As. Perkataan sahabat ni hujah tak? Kalau seorang tak, kalau ramai ya. Artinya ini ijtihad Amr. Artinya apa? Tak ada satu time limit yang tetap. Cuma dia kata lama tu. Artinya kalau kita nak berdiri lama tu boleh, kurang daripada itu juga boleh. Itu apa yang disebut. Baik. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, kita juga tengok di dalam apa faedah hadis ni. Kalau kita ambil, saya ambil yang ni saja. Hadis ini juga menjadi menjadi dalil kepada kita bahawa amalan-amalan orang hidup memberi manfaat dan boleh membantu serta berguna kepada orang yang telah meninggal dunia. Ini apa yang disebut oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Maksudnya kalau tuan-tuan tanya, orang hidup bila dia buat apa-apa bermanfaat dak orang untuk orang mati, ada dak sampai dak pada orang mati, boleh dak ke orang yang mati tu? Jawapan dia boleh. Apa-apa sahaja amalan orang hidup yang ikhlas bermanfaat untuk si mati. Maknanya hubungan antara orang hidup dengan orang mati tak putus. Sebab itu ada hadis tentang sedekah, ada hadis tentang puasa. Semua hadis-hadis itu menunjukkan apa? Amalan orang hidup. Sekali tuan-tuan tanya, tu hadis Muslim yang kata idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath, sadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u biha, waladun salih yad'u lah. Yang kata apabila mati putus dia tu ke diri. Tuan-tuan kena faham hadis tu. Hadis tu idza mata ibnu adam, apabila mati anak Adam, putus itu siapa dia? Bukan putus kita, putus dia. Orang mati nak main bayang jemaah macam mana? Orang mati nak baca Quran macam mana? Orang mati nak puasa macam mana? Artinya putuslah. Yang tak putus amalan si mati. Apa dia? Ilmu. Pasal ada orang duk guna lagi. Anak pasal duk hidup lagi. Sedekah wakaf pasal ada orang duk
duk guna lagi. Jadi tak putus lah. Masjid ni siapa wakaf, kawan tu wakaf. Orang duk guna dah lagi, duk guna, dia dapat lah. Tapi ada tak dia dah boleh amalan lain? Main mengaji, semayang tak boleh. Itu makna putus tu. Tapi putus dia. Kita tak putus lah pasal kita hidup. Dia kata hang tak doa apa-apa kat mak hang. Nak doa apa ustaz weh, putus habis dah. Putih waya tu enak ni. Kita suruh dia doa, dia pergi abang kat kita. Putih habis dah ustaz. Hang tak sedekah apa kau bulan-bulan puasa ni bagi kat mak hang, dia tinggal kereta banyak. Buatlah kenduri-kenduri apa, jamu orang buka puasa ke apa. Putih ustaz weh, nak buat apa? Putih Putih tu dia yang hidup semua ni. Buatlah. Bila kita buat, dia dapat tak? Hadis ni kata bermanfaat. Habis sangat aku tuan-tuan tak mau guna duit ringgit, tak mau guna apa, doa dapat. Artinya sampai bermanfaat. Dan tuan-tuan, dia sangat memerlukan, dia sangat berhajat kepada doa kita. Tuan-tuan kalau boleh tahu apa yang dia nak, tuan-tuan akan cuba untuk buat bagi pada pihak dia. Apa yang dia nak? Dia nak supaya kita minta ampun untuk dia. Pasal dia tak boleh minta ampun dah. Dia tak boleh buat apa dah. Kita nak boleh tolong dia. Tuan-tuan boleh bayang tak? Kan? Macam orang koma. Contoh orang koma. Apa yang dia harap kat kita? Kita akan cuba buat. Cuma dia tak boleh habang. Kan? Nampak? Itu yang pertama. Sebab itu dia bawa ayat Quran tadi ni. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna. Kita doa pada orang yang dah pergi dulu pada kita. Baik. Berikutnya juga kalau kita ambil yang saya ingat yang penting juga, hadis ini menunjukkan bahawa inilah antara faedah besar persaudaraan di antara umat Islam. Walaupun tidak mempunyai pertalian darah dan keluarga, bukan daripada keturunan dan warisan yang sama, tetapi diikat dengan tali akidah dan juga persaudaraan sesama Islam. Artinya apa? Dia dengan kita tetap bersaudara walaupun sudah mati. Kadang-kadang tuan-tuan bila kita mari, tuan-tuan main contoh main-mayang buat gajah. Tuan-tuan orang luar singgah masjid ni. Tu imam umum, sat lagi kita ada jenazah. Tuan-tuan tak kenal dia pun. Tuan-tuan tak pernah jumpa dia pun. Tuan-tuan pun tak tahu siapa. Tuan-tuan singgah main semayang, tiba-tiba tu imam kata ada jenazah. Sebagai seorang Muslim, pasal tu Nabi kata haqqul Muslim, hak orang Islam. Tuan-tuan bangkit, tuan-tuan doa, Allahumma ghafir lahu warhamhu. Kita naik kereta, bini tanya, kenal ke? Tak kenal. Tapi kita tak kenal dia, kita doakan, kita minta Allah ampun dia, Allah rahmat dia. Pasal apa? Pasal dia dengan kita adalah mukmin. Dia tak pasal apa hang tak semayang? Aku tak kenal dia, siapa dia, main mana? Kenal boleh semayang? Tak. Pasal tu Nabi kata siapa yang nampak solat. Kan? Ini pentingnya kita memahami hadis ni. Banyak lagi kalau kita nak ulas faedah-faedah yang disebut oleh para ulama. Marilah kita menghidupkan sunnah ini. Marilah kita menghidupkan sunnah ini. Kerana ramai orang yang mungkin terlepas pandang, sayang rugi, lebih-lebih lagi dia kesian pada si mati, tapi dia tak ambil peluang untuk mendoakan si mati. Bagi anak-anak yang tak sempat balik, keluarga yang tak sempat balik mengunjung, dia doa di sana pun sampai. Kita kadang-kadang tunggu raya baru nak pergi doa. Kita doa bila pergi kat kubur dekat doa. Tak. Kalau kita pergi ke kubur, kita boleh doa, tak ada masalah. Tapi kalau kita tak balik, kita doa di sana. Bini dia tanya, dia tak boleh balik, mak dia mati, tak doa apa-apa abang kat mak. Hui, kita tak balik nak doa apa? Nanti kita balik kita doa. Ni kekeliruan. Doa tak semestinya kita pergi ke kubur. Doa di mana-mana sampai. Kan? Itu antara perkara yang penting. Wallahu taala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.